Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran marilah kita merafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi insya-Allah di dalam majlis ilmu, yang mana pada malam ini kita akan sambungkan pengajian kita yang mana masih lagi dalam tajuk ataupun bab tentang dosa-dosa besar, yakni dosa-dosa besar yang kedua, membunuh manusia, yang mana 2 minggu lepas telah saya kupaskan sebahagian daripada hadis-hadis yang sahih dan juga daripada dalil-dalil Al-Quran yang mana menjelaskan tentang haram hukumnya membunuh manusia, yakni dengan sengaja ataupun memerlukan, yakni saksi, ataupun maksud di sini tak semudah-mudah kita membunuh manusia sebab kita ada undang-undang yang perlu kita ikuti, tuan-tuan. Jadi minta maaf minggu lepas tak dapat hadir sebab batuk, tuan-tuan, mengganggu. Jadi alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan saya kesihatan, walaupun mata ni, saya nak maklum pada tuan-tuan, saya minggu lepas pergi cek mata. Mata saya ni orang kata ada nampak macam rambut-rambut, jadi mengganggu pandangan. Jumpa doktor pakar Hospital Melaka, dia kata faktor usia. Umur baru 25 tahun. Kan, takkan dalam tak nampak macam tu, kan? Bukan 25, dah 50, tuan-tuan. Dah 50. Doktor tu kata bapaknya pun sama kena macam saya. Mungkin bapaknya umur 60 ke 70, saya baru 50. Heran juga, kan? Pernah dulu kena sekali, tapi hilang begitu saja. Ni kali kedua datangnya tak nak hilang-hilang pula. Masuk 6 minggu dah. Cek kata okey, kiri kanan okey, tak masalah. Cuma rabun dekat je, jauh boleh nampak. Mata okey, tekanan mata okey semua, tak ada orang kata selaput mata pun tak ada, glaukoma pun tak ada. Tu saya heran tu. Balik tak ada ubat lah, atau ubat pun tak kasih. Tak ada, nak ubat penyakit tu tak ada ubat. Dia lihat, rupanya di tengah-tengah anak mata tu. Sebab kalau saya pandang kanan diikut, kiri diikut. Masih ada sekarang, tuan-tuan. Masih ada lagi. Jadi kita kurang selesa lah. Jadi mohon tuan-tuan doakan saya sihatlah, insya-Allah, tuan-tuan. Doakan saya, tuan-tuan. Alhamdulillah, walaupun ada gangguan, tetapi insya-Allah saya dapat teruskan pengajian kita, tuan-tuan. Tak tahu apa masalahnya, tak tahu apa penyakit tu, doktor tu pun tak tahu, doktor pakar pun tak tahu apa penyakit. Saya takut juga kadang gangguan-gangguan, kan, mana dia tahu. Sihir ni, bab sihir kita akan belajar ni. Tak lama lagi dalam tajuk bab sihir ni, berbagai-bagai bentuk sihir. Semuanya datang daripada syaitan, kan?
syaitan tadi memanglah tujuan tadi cocok orang, wawaskan orang, ajar orang yang tak betul, yang salah, yang mana supaya orang tadi mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kerja syaitan. Itu perjanjian syaitan dengan Allah. Akan goda anak Adam sampai dah hari kiamat. Itu tugas dia. Tugas utama dia. Core business dia. Kalau boleh dia nak mensesatkan anak Adam supaya jangan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Itu dia punya kerja dia yang paling utama, tuan-tuan. Okey. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 10 dalam bab tentang membunuh manusia, iaitu dosa besar yang kedua digariskan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Kita masih lagi belum aman. Dah masuk 3 angka. Hari ini 600 lebih. Sebelumnya 500 lebih. Sebelum-sebelum tu 2 angka. 1 angka jadi 2 angka. 2 angka jadi 3 angka. Jangan jadi 4 angka pula. Allahu Akbar. Kebanyakannya dah dalaman. Jadi berhati-hatilah. Melaka pun ada kes. Kan? Semalam 2 ataupun 3. Hari ini tak tahu. Jadi itulah usaha kita. Ikhtiar kita. Tu 3 perkara lah usaha kita. Sebab tak ada lagi dia punya vaksinnya, obatnya tak ada lagi. Belum dijumpai. Dah jumpa pun, dah ada pun, belum lagi orang kata 100% boleh sembuh, tuan-tuan. Jadi, inilah usaha kita, ikhtiar kita, yang mana 3 perkara ini, biarlah selalu saya sebut, untuk ingat mengingati. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sebab ini kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita alfa, tuan-tuan. Betul. Kadang-kadang terlupa. Naik isi minyak kadang dah terlupa dah pakai topeng. Baik tak ada polis, kalau ada polis saman terus je. Sekarang dia tak kira, tuan-tuan. Jumpa dia tak pakai topeng, pelitup muka, saman terus 1000. Jadi kita ingat mengingatilah. Nak dapat 1000 tadi bukan mudah. Sebulan kerja baru dapat 1000. Keluar macam air. Nak dapatnya susah. Jadi kita berhati-hati. Yang pertama, jagalah jarak kita, jarak sosial kita, penjarakan sosial kita. Kemudian di mana saja kita keluar, pakailah pelitup muka dan jagalah kebersihan. Tangan kita selalu di hand sanitizer kan, bersihkan. Mudah-mudahan COVID-19 ini terhindar daripada kita, insya-Allah, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu di mana saja dah ada dah. Tak nampak bendanya. Tak kira lah, satu dunia dah ada benda tu. Negara lain pun sama juga macam kita. Bukan negara Malaysia saja, hampir seluruh dunia, tuan-tuan. Wallahu a'lam, sama ada ini merupakan musibah ke, tapi memanglah semuanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan apa yang datang pada Allah, maka Allah ambillah kembali, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Tetapi setakat ini masih lagi berleluasa. Hampir 10 bulan. Dah bulan 10 dah. Sebelumnya sebenarnya dia bulan 12. Dah setahun dah. Tuan-tuan, dijangka makan tahun, 2 tahun ataupun lebih penyakit ni. Tak kuang-kuang, tambah saja. Jadi kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya dijauhkan penyakit COVID-19 ni, tuan-tuan. Okey, kita masuk dalam bab tajuk, yakni membunuh manusia, dosa besar yang kedua. Pada muka surat 10. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ala man qatala nafsan muahadatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhfara zimmatallah wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan." Yang bermaksud, ketahuilah bahawa
barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad. Kita sambung pada 2 minggu lepas, apakah dikatakan kafir muahad, iaitu orang kafir yang telah berjanji untuk taat setia kepada pemimpin Islam. Pemimpin kita lah sekarang. Kafir sekarang muahad namanya. Dia taat. Apa perintah dia tak taat. Apa juga cukai-cukai dibayar. Itu dikatakan kafir muahad dan juga kafir, yakni kafir zimmi. Dia bayar apa juga, cukai-cukai, cukai jalan ke, cukai pintu ke, semua dia dibayar. Itu dikatakan kafir zimmi. Dan juga kafir muahad, iaitu kafir yang maksud di sini berjanji taat setia kepada pemimpin Islam. Ini kafir ni tak boleh kita ganggu, tak boleh kita kacau. Selagi ia tidak mengganggu kita, tak menyerang kita, tak mengacau kita, maka kita jangan kacau dia. Kecualilah kafir harbi tadi, andai kata dia berperang dengan kita, maka wajib kita berperang dengan dia. Setakat ni tak ada. Setakat ni masih kafir, yakni muahad, yang perjanjian kepada pemimpin Islam untuk taat kepada pemimpin Islam, dan juga kafir zimmi yang membayar cukai. Tak kira apa juga cukai. Jangan kita ganggu dia. Tadi masuk di sini. Ketahuilah bahawa sesiapa yang membunuh seorang kafir, jadi orang kafir bukan sesenang kita nak bunuh ya. Kecuali kalau kafir tadi serang pada kita, menyerang kita, itu boleh tuan-tuan. Ketahuilah bahawa sesiapa yang membunuh seorang kafir muahad yang mendapat perlindungan daripada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah membatalkan perlindungan Allah, yakni ke atasnya. Itu dia. Maksud di sini tak boleh sewenang-wenangnya tuan-tuan, sebab dia ada perjanjian, yakni dia taat kepada pemimpin Islam walaupun dia bukan Islam tuan-tuan. Okey. Serta tidak akan dapat menghidup bau syurga, sedangkan baunya boleh dihidu sejauh jarak perjalanan 40 musim luruh ataupun 40 tahun. Ini kelebihan juga. Andai kata kita akan dimasuk dalam syurga, 40 tahun perjalanan tadi, tidak bau hidu, harumnya, wanginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Telah saya kupaskan dulu lagi tentang tingkatan syurga. Syurga Firdaus paling atas. Kemudian syurga apa? Syurga ma'wa, syurga naim, yang penuh nikmat, dan juga syurga-syurga yang lain. Ada 7 tingkatan syurga yang dikhususkan bagi mereka-mereka yang telah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi maksud hadis di sini bahawa barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad yang mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala, tadi masuk di sini yang membuat perjanjian untuk taat kepada pemimpin Islam, maka sesungguhnya Allah telah membatalkan perlindungan ke atasnya. Masuk di sini, dia tidak akan dapat menghidup bau syurga, yakni tidak akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi jangan. Selagi kafir ni tidak menyerang kita, tak bergaduh pada kita, ataupun tidak buat serangan pada kita, maka tidak boleh kita menyerangnya, tuan-tuan. Okey. Kafir itu ada 3 bahagian, iaitu kafir zimmi, kafir harbi, kafir muahad, dan juga kafir muamman. Muamman ni aman lah, yang tidak membuat kacau, iaitu mengikut segala undang-undang yang dilaksanakan di negara kita ataupun di negara Islam. Itu kategori kafir, tuan-tuan. Yang boleh kita perangi iaitu kafir harbi yang memerangi kita, tuan-tuan. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Selagi dia tak berperang pada kita, maka jangan kita berperang pada dia, tuan-tuan. Sebab dia semua bayar cukai, semua dia taat pada pemimpin kita, tuan-tuan. Okey. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadis sahih, tuan-tuan. Okey. Kemudian diriwayat oleh At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai sahih. Itu dia. Jadi tak sewenang-wenangnya kita membunuh orang kafir, tuan-tuan. Apatah lagi membunuh orang Islam tadi, bukan hak
bukan di atas kebenaran, tuan-tuan. Okey. Seterusnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man a'ana ala qatli mu'minin bishatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina 'ainai ayisun min rahmatillah." Yang bermaksud, barang siapa ataupun sesiapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun dengan separuh daripada satu perkataan. Itu dia. Yang membantu, menolong untuk membunuh seorang mukmin, orang Islam yang beriman dengan separuh daripada satu perkataan, maksudnya sikitlah. Mungkin dia masuk di sini, dia ancuk-ancuk dia ataupun dia bakar-bakar dia, itu masuk di sini dengan separuh daripada satu perkataan, maka dia akan bertemu Allah Taala, yakni pada hari kiamat, dalam keadaan tertulis di antara kedua-dua belah matanya, iaitu di dahinya, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Itu dia. Jadi kita jangan bakar-bakar orang ataupun acuk-acuk orang ataupun maksud ni dia tambah-tambah lagi kemarahan orang, kan? Itu dia. Walaupun separuh daripada satu perkataan, sikit saja. Maksudnya dia bersekongkol. Itu dia. Sesiapa yang membantu untuk membunuh seorang mukmin walaupun dengan separuh daripada satu perkataan, maka dia akan bertemu Allah Taala pada hari kiamat akhirat dalam keadaan tertulis di antara kedua belah matanya atau di dahinya, yakni orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi kita jangan berputus asa satu perkara. Kita ada usaha kita. Jangan kata aku terima aja dan nasib aku begini, kan, dan rezeki aku begini. Padahal kita ada usaha dan juga ikhtiar untuk mengubah cara hidup kita. Bukan saja kita terima saja. Sedangkan kita boleh berusaha, ada ikhtiar kita, ada tulang empat kerat kita tadi, kita hendaklah berusaha. Jangan kita terima saja, maksud di sini kita tak nak berubah. Jadi di sini, maksud di sini kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah tadi. Jadi andai kata orang begini, maka dia akan dicop atau tertulis kedua atau belah matanya di dahinya, iaitu orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Kita tak nak jadi begini. Dan macam apa? Kafaratu, kufur. Apa yang kufur tu? Jangan jadi begitulah. Okey. Jadi maksud di sini, jangan kita acuk-acuk ataupun jangan kita bersekongkol dengan orang lain walaupun sedikit untuk membunuh seorang mukmin yang beriman, maka esok Allah akan cop di dahi kita orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, tuan-tuan. Okey. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, namun terdapat kritikan pada sanadnya. Sanad ni iaitu daripada an itu sanadnya, rantaian an tu dinamakan sanadnya. Seterusnya diriwayatkan daripada Muawiyah, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu zanbin asallahu an yaghfirah illa ar-rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Jadi dalam kitab ini merupakan kebanyakannya semuanya hadis-hadis yang sahih dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dia tidak panjang lebar, tidak meleret. Kan kita dah bacakan tentang metodologi dia, cara dia, semuanya bertepatan, ringkas dan juga tepat. Jadi inilah yang kita dah pelajari daripada yang pertama, al-isyraku billah, iaitu menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala.
kedua, membunuh manusia. InsyaAllah kita akan masuk tentang yang ketiga ni. InsyaAllah. Kullu zambin asallu an yaghfirah illa ar-rajulu yamutu kafiran awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Yang bermaksud mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kecuali seorang lelaki yang mati sebagai kafir atau seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kecuali dosa seorang lelaki yang mati sebagai kafir. Ini yang kita takut ni. Kalau mati kita dalam kafir, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa kita, tuan-tuan. Okey. Lebih lagi anda kata orang Islam tadi dia tukar agamanya, maka hukumnya kalau ikut agama Islam dipancung hukumnya, tuan-tuan. Iaitu dia murtad keluar daripada agama Islam. Ini bahaya, tuan-tuan. Ada, bukan tak ada, ada, tuan-tuan. Okey, maka jauhkanlah yang demikian, sebab Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang kafir ataupun seorang lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ataupun dengan tak ada bukti, ataupun dengan orang kata maksud di sini hujah-hujah bukti-bukti yang kukuh tadi. Okey, jadi hukumnya tadi bahawa adalah Allah tidak mengampuni dosa-dosa mereka tadi, sama ada seorang tadi menjadi kafir ataupun seorang tadi lelaki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tuan-tuan. Okey, kita ada undang-undang, ikutlah cara-cara undang-undang kita, tuan-tuan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan merupakan hadis sahih. Okey, dua perkara yang Allah tidak akan mengampunkan dosa, iaitu yang saya sebutkan tadi, seorang lelaki tadi mati sebagai kafir dan seorang lelaki tadi yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Jadi termasuk antara dosa-dosa besar yang digariskan oleh Az-Zabi dalam kitab Al-Kabair, tuan-tuan. Okey. Jadi inilah hadis-hadis ini, bukti-buktinya, hujah-hujah bahawa tadi membunuh tadi adalah hukumnya apa? Dosa besar, yang mana andai kata tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala semasa hidupnya, kemungkinan Allah akan masukkannya ke dalam neraka Jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Maka kita jauhikanlah, tuan-tuan. Okey. Ini tak ada. Kemungkinan zaman-zaman dahulu, kalau ada pun zaman ni, kita ada mahkamahnya. Mahkamah di dunia, tuan-tuan. Ada perbicaraan dia. Itu mahkamah dunia, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Belum masuk mahkamah akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, insya-Allah habis tentang dosa besar yang kedua, yakni membunuh manusia. Kemudian kita masuk yang dosa besar yang ketiga, yakni sihir. Ini yang berlaku zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, dan juga zaman moden ini, zaman sekarang, zaman milenium, ada lagi orang mengamalkan sihir, tuan-tuan. Okey. Jadi jauhkanlah. Sama ada bagi yang pengamalnya, yang mengamalkannya, yang membuatnya, yang belajarnya, maka semuanya hukumnya tadi adalah dosa besar, tuan-tuan. Jauhkanlah. Kalau rasa tak puas hati, cakaplah. Jangan orang kata ikut jalan belakang. Jangan orang kata buat secara perlahan, secara senyap-senyap. Jangan. Itu bukan jalan penyelesaiannya. Setiap masalah itu ada jalan penyelesaiannya, bukan cara begitu sihir orang, hantar sana, hantar sini, santau orang, santau sini. Allah Akbar. Itu semua kerja syaitan, tuan-tuan. Syaitan sukalah ada geng, kan? Geng dia. Ini semua diajar oleh syaitan, tuan-tuan. Okey. Dosa besar yang ketiga, yakni sihir. Pada muka surat 13. Hal ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir. Itu dia. Pasti. Hal ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir, yang mana Allah Ta'ala berfirman,
walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Maksud di sini, akan tetapi puak-puak syaitan. Syaitan tadi itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Puak-puak syaitan. Syaitan tu memanglah dah kafir. Memanglah. Puak-puak syaitan tadi termasuklah antaranya kita manusia. Geng-geng yang mengamalkan sihir. Kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, kan? Dia lagi suka. Itulah tujuan dia. Berjanji dengan Allah nak memesongkan akidah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hari kiamat. Maka Allah izinkan. Sebab Allah tahu bahawa ada sebahagian daripada hamba-hambanya yang kuat imannya, ada sebahagian hamba-hambanya tadi yang kurang ataupun lemah imannya, tuan-tuan. Itu dah dugaan hidup, godaan hidup kita, dan juga cubaan hidup kita. Dia semua kita lah lalui, tuan-tuan. Okey, jadi dengan iman kita yang kental, dengan iman yang kita kuat, insya-Allah kita dapat hindarkan perkara-perkara yang demikian, tuan-tuan. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir. Tu dia. Mana datang sihirnya? Pada syaitan lah. Mana datang belajar tu? Syaitan tadi mengajar manusia. Kan? Tok dukun-dukun, tok bomo-bomo. Kalau kita pergi berubatnya, mula baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dah senyap tu, ada bacaan dia. Tak apa-apa baca, kita pun tak tahu. Ada bacaan tangkal-tangkalnya. Kadang-kadang kita lihat tempatnya tadi, dia letakkan kain kuning. Kan? Macam-macam. Kan? Lainlah, berbezalah dengan perawatan Islam. Perawatan Islam tadi menggunakan ayat Al-Quran sahaja. Tak ada yang lain. Tapi kalau bomo, dukun, dengan baranya, tempat baranya, dengan kemenyan tu asal tu makanan jin atau syaitan. Maksud dia kita ajak dia. Kan kita pakai bara tu, kita panggil dia. Dia datang lah. Kan? Itu dulu. Zaman dulu. Sekarang orang tak pakai kemenyan lagi lah. Jarang. Jadi hindarkanlah perkara-perkara yang demikian, tuan-tuan. Okey. Itu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 102. Asal sihir ini pada syaitan tadi. Dia mengajar manusia tadi. Macam kadang-kadang yang bomo dan juga yang tukang telik ke, pak dukun ke, semuanya ada pendamping dia. Ada dia punya pendamping dia, orang suruhan dia. Kita tak nampak lah. Dia tahulah, kan? Kan kerjakan baik, lepas tu sakit, datang balik. Kemudian boleh keluarkan batu karang, tengok tu karang. Kita pun tak tahu macam mana dia keluarkan. Allahu Akbar. Ada. Datang lagi, keluar lagi beberapa biji. Datang besok dah tak ada. Besok kena balik. Itulah. Jangan percaya sangat, tuan-tuan. Ditakuti boleh kita terpesong akidah kita, tuan-tuan. Sihir ni bahaya, tuan-tuan. Sebab termasuk antara dosa-dosa besar tadi. Okey. Kemudian tidak ada tujuan bagi syaitan yang dilaknat itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, melainkan untuk mensyirikkan Allah melaluinya. Ini dia. Syaitan tadi ajar manusia kerana apa? Tujuan utamanya tadi untuk menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita percaya, kan, ada kuasa selain pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh mengubat, kan? Baik kejap, lepas tu sakit balik. Bukan dengan izin Allah Taala tadi. Jadi inilah tujuan syaitan tadi. Mengajarkan kepada manusia, melainkan untuk mensyirikkan
Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah orang yang belajar ke, yang mengamal ke, yang berubatkan dengan sihir ke, semuanya akan dimasukkan oleh Allah Taala dalam neraka jahanam selagi mana ia tak sempat bertaubat sebelum ia mati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Yang pertama, syarat-syarat taubat tadi yakni antaranya menyesal di atas perbuatannya, kemudian berazam, beriltizam tidak akan laksanakan dosa-dosa tersebut. Kemudian andai kata ada hutang dengan manusia, selesaikan. Kemudian yang keempat tadi, bahawa tak nak buat lagi, berazam tak nak buat lagi dosa-dosa tersebut. Itu dia. Itu 4 syarat tentang bagaimana untuk kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang bermaksud, wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, tuan-tuan. Bukan tahu buat, bukan hari ini taubat, besok buat balik. Hari ini taubat, minggu depan buat balik. Itu bukan. Itu taubat main-main. Itu tahu buat, bukan taubat. Taubat ini sekali saja kita buat, selama-lamanya kita tak buat lagi. Itu dikatakan taubat nasuha yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya, sampailah ia mati ataupun meninggal dunia, dia tak akan buat lagi. Itu dikatakan taubat nasuha. Tapi jangan kita bermain-main dengan Allah Ta'ala, kejap buat, kejap bertaubat, kejap buat, kejap bertaubat. Itu seolah-olah kita memainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan, tuan-tuan. Okey. Jadi inilah tujuan syaitan tadi, mengajarkan sihir untuk menyesatkan, untuk mensyirikkan manusia tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa dia percaya bahawa ada kuasa selain pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi syirik tadi ada 2, telah saya sebutkan 2 minggu lepas. Bahawa pertama, kita percaya bahawa ada kuasa selain pada Allah Ta'ala, kita menyembah selain pada Allah Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, kita percaya pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, tapi di samping itu kita percaya pada benda-benda yang lain. Itu yang kedua, tu yang bahaya. Boleh terpesong akidah kita, boleh akidah kita ni, kepercayaan kita tadi boleh terpesong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu yang bahaya. Apa jua perbuatan, andai kata kita nak berobat, kan, carilah saluran yang sebenarnya, yang betul-betul, tuan-tuan. Jangan pergi pada bomoh, pada dukun-dukun, tuan-tuan. Jangan. Walaupun itu cari makan dia, tapi tak betul, tuan-tuan. Ramai antara orang Melayu ni pergi percayakan bomoh, percayakan dukun-dukun. Mana tak percayanya, keluarkan batu karang. Kalau perbuatan Islam, mana dia boleh keluar batu karang. Ni batu karang, tak batu jalan mana dia ambil, tak tahu. Kan? Dia orang kata pembedahan dalaman tu. Allahu akbar, kita pun tak tahu, tuan-tuan. Okey. Jadi berubat dengan cara Islam, tuan-tuan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut. Itu 2 malaikatnya, tuan-tuan. Okey. Dalam suratul Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang bermaksud, sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun melainkan setelah menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir, yakni dengan mempelajarinya, iaitu mempelajari ilmu sihir. Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Sihir tadi
untuk memisahkan suami dengan isteri. Ada. Biasanya orang tahulah. Suami panas, isteri panas. Kan? Bergaduh cari. Tak tahu kadang tak tahu apa puncanya. Sebab dah telah disihir. Kedua-duanya telah disihir. Jadi sihir ini semuanya dengan keizinan Allah sebenarnya. Syaitan makhluk tak ada kuasa, tuan-tuan. Iblis, syaitan tak ada kuasa, tuan-tuan. Yang ada berkuasa Allah Subhanahu wa taala saja, tuan-tuan. Saya habiskan lagi. Yang boleh menceraikan, memisahkan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan sama sekali dapat memberi mudarat, yakni atau membahayakan seseorang pun dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Biiznillah. Apa jua, kalau Allah izinkan, maka jadilah. Kita telah belajar kan, qudrah Allah Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Kemudian inilah dikatakan sifat harus bagi Allah, sama ada untuk menjadikan sesuatu ataupun tidak menjadikan sesuatu, sama ada untuk mengiyakan sesuatu ataupun tidak mengiyakan sesuatu, mengizinkan sesuatu ataupun tidak mengizinkan sesuatu. Inilah sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Taala maka berlakulah. Selagi Allah tidak izin maka tidak akan berlakulah. Sebab semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan, iblis tidak ada kuasa, tuan-tuan. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat. Tak ada manfaat pun, tak ada faedah pun. Kepada mereka. Sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu, dia tidak lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Masuk di sini bahawa ilmu sihir tadi termasuk antara dosa-dosa besar yang mana andai kata kita mengamalkannya ataupun menggunakannya, tak amal pun menggunakannya, minta tolong pada orang lain untuk sihirkan orang yang dia tidak suka ataupun ada bermasalah, maka ingatlah, dia tidak lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat besok. Maksud di sini, andai kata tak sempat bertaubat pada Allah Ta'ala, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Semuanya berlaku tadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi Allah tidak izinkan, maka tidak akan berlaku, tuan-tuan. Begitu juga apa jua musibah yang kita terima, apa jua ujian yang kita terima, semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Allazina iza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang kepada Allah Ta'ala. Tak kira baik yang kecil, yang besar ataupun yang sedang, semuanya datangnya daripada Allah Ta'ala. Kita yakin bahawa datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Apa jua yang berlaku tadi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Kemungkinan untuk menguji kesabaran kita, kemungkinan untuk menguji tahap keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana banyakkan bersabar. Di akhir ayat wa basyiris sabirin, maka berilah khabar gembira pada mereka yang sabar. Ada manfaatnya besok di hari akhirat nanti. Dengan kesabaran yang amat tinggi tadi, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Okey, maka jauhkanlah sihir ini, tuan-tuan. Jangan ada pada diri kita. Kalau nak berubat tadi, janganlah pergi pada dukun ataupun bomoh, pergilah Darus Syifa ataupun yang ada perubatan Islam yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tuan-tuan. Maka ditakuti kita terjebak sekali di dalam ilmu sihir ini, tuan-tuan. Sebab kita percaya. Kau pergi kat dukun A tu, aku baik dah. Oh, sihat dah. Kau jam je. Kan? Kadang-kadang Allah nak uji kita. Kan? Allah nak uji. Berbagai-bagai cara Allah nak uji kita, tuan-tuan. Dia tengok bagaimana keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan.
Okey, masa pun dah masuk, cukup, insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita masa yang akan datang. Minta maaf kalau ada kekurangan, mana yang baik itu datang pada Allah Taala, yang buruk itu datang pada kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما هدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا يسرنا ولا تعسرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.